Ini kitab berkenaan dengan sifat orang-orang munafik dan hukum-hukum berkaitan dengan mereka. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Zaid bin Arqam, katanya kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan di mana orang ramai mengalami kesukaran dalam perjalanan itu. Tiba-tiba Abdullah bin Ubay berkata kepada kawan-kawannya, "La tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu min hawli." Jangan kamu berinfak, berbelanja kepada orang-orang yang ada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya dengan berbuat begitu mereka berselera dari sekelilingnya. Zuhair berkata, itu adalah qiraat orang yang menghafadkan haulahu, menghafadkan haulahu, yani dia baca bagi bawah. Sebab apa? Sebab ada min haulihi. Kalau tidak, tidak. Wa qala la in raja'na ila al-Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adalla. Kalau kita balik ke Madinah nanti, sudah pasti orang yang paling mulia di sana akan mengeluarkan, akan menghalau keluar orang yang paling hina. Jadi maksud yang paling mulia tu dialah. Al-azal tu maksudnya yang paling hina tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Zaid bin Arqam, saya pun selepas itu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ceritakan kepada baginda tentang apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun hantar seseorang untuk panggil dia. Dia pun marilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya dia. Bersungguh-sungguh dia bersumpah, mengatakan tak ada dia tak ada kata begitu, tak ada buat begitu. Zaid lah tu berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Arqam lah yang bercakap bohong dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Zaid bin Arqam, fawaqa'a fi nafsi mimma qaluhu shiddah. Saya merasa sedih sangatlah kerana kata-kata mereka itu. Dalam hati saya merasa sedih benar, pasal dia mau duduk kata begitu, duduk kata dia pula pelawak. Sehinggalah Allah SWT menurunkan ayat-ayatnya membenarkan saya, iaitu ayat-ayat dalam surah Munafiqun itulah, idza ja'akal munafiqun, dan seterusnya. Qala, kata Zaid, kemudian Nabi SAW memanggil mereka untuk meminta ampun, untuk minta ampun dengan Tuhan untuk mereka. Qala, kata Zaid, falawwaw ru'usa, mereka berpaling belakang, buat tak cara pun. Wa qawluhu ka'annahum khushubun musannadah, mereka bagaikan kayu-kayu yang disandarkan. Mana tak boleh nak buat kira apa, sebab kayu, perbatai kayu, royak apa-apa pun tak ada faedah. Wa qala kanu rijalan ajmala syai', dia kata padahalnya buat ni orangnya comel sangat, orangnya comel sangat, buat munafik. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Jabir, katanya Nabi SAW pergi ke kubur Abdullah bin Ubay dan dikeluarkannya Abdullah bin Ubay dari kuburnya. Diletaknya Abdullah bin Ubay itu di atas dua lututnya dan dihembusnya dengan air liur dan dipakaikan kepadanya bajunya. Fallahu a'lam, Allah lah yang maha tahu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah lagi, dia kata Nabi SAW pergi kepada Abdullah bin Ubay selepas dia dimasukkan ke dalam liang dia, liang lahat. Fadzakara bimithli hadithi Sufyan, lalu perawi bagi riwayat ini menyebutkan hadis serupa dengan hadis Sufyan sebelum ni, serupa itulah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibn Umar, katanya bila Abdullah bin Ubay bin Salul mati, anak dia Abdullah juga namanya,
Abdullah bin Abdullah. Pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia minta dengan Rasulullah supaya beri baju Rasulullah tu kepada dia, untuk dia kapalkan ayah dia dalam baju. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berilah dia. Kemudian dia minta pula supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembahyangkan jenazahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bangun, pergi nak sembahyang jenazah dia tu. Tiba-tiba Umar bangun juga, dan dia pegang baju Rasulullah, kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil dia berkata, wahai Rasulullah, kau nak sembahyang ke jenazah dia tu, padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarang kau menyembahyangkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberi pilihan kepadaku. Katanya, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marratan. Tuhan kata, minta ampunlah untuk mereka, atau kamu tidak minta ampun untuk mereka. Kalau kamu minta ampun untuk mereka 70 kali, dalam ayat seterusnya yang tidak sebut sini, falan yaghfirallahu lahum, Allah tetap tidak akan mengampunkan mereka. Wa sa'aziduhu ala 70, saya akan menambahkan istighfar untuk mereka tu lebih daripada 7 kali lah kalau lagu tu. Qala, kata Umar, innahu munafiq, dia tu munafik. Fa shalla alaihi, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menyembahyangkan jenazahnya. Selepas tu baru Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri, jangan kamu menyembahyangkan jenazah sesiapa saja di antara mereka itu, yang mati sampai bila-bila pun jangan sembahyang. Maksudnya kepada pokok munafik itulah. Dan jangan kau berdiri di atas kuburnya, yakni untuk meminta ampun untuk dia. Dengan riwayat, dalam riwayat salah gitu supa tadi juga, cuma dia ada tambah. Bila tu ayat tu, fatarakas salata alaihim, Nabi SAW pun tak sembahyang lah jenazah orang-orang munafik. Lepas pada itulah, dengan syarat yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibn Mas'ud, katanya pernah berkumpul dekat Baitullah 3 orang, 2 orang daripadanya Quraisy, seorang daripada Bani Thaqif, atau syak perawi 2 orang daripadanya daripada Bani Thaqif, dan seorang daripadanya dari kalangan Quraisy. Qalilun fiqhu qulubihim, tak cerdik, sedikit sangat cerdik fikiran mereka itu. Maksudnya tak cerdik sangat orangnya. Kathirun syahmu butunihim, tapi perutnya banyak lemak, jadi butik belakang. Faqala ahaduhum, salah seorang daripada mereka berkata, kamu fikir Allah dengar ke kalau kita duduk kata ni? Dia seorang lagi kata, dengarlah kalau kita berderah. Dia tidak dengar kalau kita bercakap dengan perlahan. Wa qala al-akhar, hak seorang lagi kata, kalau dia dengar bila kita bercakap dengan suara yang kuat, dia dengar juga bila kita bercakap dengan perlahan. Allah SWT pun menurunkan ayat, wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum, hingga ke akhir ayat. Tidaklah kamu berselindung kerana takut pendengaran kamu, penglihatan kamu, dan kulit-kulit kamu akan menjadi saksi dalam menentang kamu. Tidak kerana itu, tapi kerana kamu memang tak percaya. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah Supar tu juga, hadisnya maknanya sama walaupun lafaznya tidak sama. Itu maksud binahwihi. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Zaid bin Thabit bahawa Nabi SAW pernah keluar ke Uhud, pergi ke Uhud, nak perang Uhud dah. Lalu beberapa orang yang ikut bersama dia tu balik, patah balik. Selepas itu sahabat-sahabat Nabi-nya, tanggapan mereka terhadap orang-orang ni terbahagi kepada 2. Ada hak kata, kita bunuh sajalah mereka ni,
Ada hak kata tak boleh. Maka turunlah ayat, fama lakum fil munafiqina fi'atain. Kenapa kamu masih lagi terbahagi kepada dua, berhubung dengan orang-orang munafik? Kenapa kamu terbahagi kepada dua golongan lagi? Dengan syaratnya Imam Muslim beriwayatkan satu lagi supaya tadi juga makna hadisnya. Seterusnya riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa ada beberapa orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mereka keluar, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk berperang, mereka tidak ikut bersama. Dan mereka suka tidak pergi berperang, ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang, mereka akan pergi menyatakan berbagai-bagai alasan, keuzuran. Mereka bersumpah dan suka kalau dipuji kerana sesuatu yang tidak pernah mereka buat. Maka turunlah ayat ni. Janganlah sekali-kali orang-orang yang suka dengan apa yang mereka lakukan, dan mereka suka juga orang puji apa yang mereka tidak lakukan. Jangan kamu sekali-kali ingat mereka itu akan terlepas daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sanadnya Imam Muslim beriwayatkan daripada Humaid bin Abdurrahman bin Auf, dia menceritakan kepada perawi di bawahnya, iaitu Ibnu Abi Mulaikah, bahawa Marwan pernah berkata, ini Marwan bin Al-Hakam Khalifah, dia kata, idhab ya Rafi', wahai Rafi', kamu pergi. Dia kata tu kepada jaga dia, pengawal dia, pergilah kepada Ibnu Abbas dan kamu kata, kalaulah setiap orang daripada kita ni suka dengan apa yang dia buat, dan suka kalau orang puji kerana apa yang dia tidak buat, kena seksa, nescaya kita semua ni kena seksa belaka lah kalau lagu tu. Moga ada belaka tu. Ibnu Abbas kata, apa kena-kenanya kamu dengan ayat ini? Kamu tak ada kena-mengena dengan ayat tu. Ayat tu sebenarnya diturunkan berhubung dengan ahli kitab. Kemudian Ibnu Abbas bacalah ayat tu, wa idza akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunah. Mana ingatlah ketika Allah membuat perjanjian dengan orang-orang yang diberikan kitab, bahawa kamu mestilah menyatakan kebenaran kepada manusia, jangan kamu menyembunyikannya, hingga kepada akhir ayat itu. Dan Ibnu Abbas baca, jangan sekali-kali orang-orang yang suka dengan apa yang dia telah buat, dan suka juga dipuji kerana sesuatu yang dia tidak buat. Kata Ibnu Abbas, Nabi SAW pernah tanya mereka tentang sesuatu, mereka menyembunyikannya daripada Nabi SAW dan menceritakan kepadanya jawapan yang lain, yang tidak betul. Lepas tu mereka pun meninggalkan Nabi, keluar meninggalkan Nabi. Qad arauhu, dalam keadaan dia menampakkan, dalam keadaan mereka menampakkan seolah-olahnya mereka telah ceritalah pada Nabi apa yang dia tanya, apa yang Nabi tanya. Dan dengan cara buat begitu, dia macam mengharap pujian daripada Nabi SAW. Padahal tak ada apa pun dia buat, dia cerita tak betul bahkan. Dan mereka suka dengan apa yang mereka lakukan, dengan menyembunyikan kebenaran yang Nabi SAW tanya. Dia cerita lagu lain, Nabi tanya dia tidak jawab, dia suka. Itu berkenaan dengan ahli kitab, tak ada kena-mengena dengan kamu, kata Ibnu Abbas sebagai jawapan kepada pertanyaan Marwan. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Nadrah, daripada Qais, katanya, saya pernah berkata kepada Ammar, ara'aitum sani'akum hadha, apa katamu, apa pendapatmu tentang pendirian yang kamu ambil berhubung dengan peperangan yang berlaku di zaman Ali ini? Sikap yang kamu ambil itu, adakah itu hanya pendapat kamu sahaja, atau ada sesuatu yang Rasulullah SAW pesan kepada kamu? Yang disuruh ikut dia kah? Suruh ikut Sayyidina Ali tu? Maka Ammar tu duduk Ali. Adakah Rasulullah ada pesan kah?
Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada pesan apa-apa selain daripada hak dia pesan kepada orang ramai, orang-orang lain semua. Orang tahu tu ialah dia pesan. Hak lain tak ada. Cuma Hudzaifah ada cerita kepada saya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di kalangan sahabat-sahabatku ada 12 orang munafik. 8 orang daripada mereka itu tidak akan masuk ke dalam syurga, sehingga unta dapat masuk ke dalam lubang jarum. 8 orang daripada mereka itu akan diselesaikan, akan ditamatkan riwayat mereka oleh Dubailah. Ini penyakit Dubailah macam bisul gitu. Jadi setengah ulama kata bisul luar, setengah kata bisul dalam. Cancel lah. Kalau dalam. Dan 4 orang saya tidak ingat apa yang Syu'bah kata tentang mereka. Dengan sanad yang Imam Muslim beriwayatkan daripada Qais bin Ubad, katanya pernah saya kata kepada Ammar, tolong cerita kak tentang peperangan yang kamu sertai ini, mana kamu duduk di pihak Sayyidina Ali. Adakah itu hanya satu pendapat kamu? Kalau pendapat, ia boleh tersalah, boleh betul, atau ia adalah suatu pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu? Jawab Ammar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada pesan apa-apa pun. Kepada kami selain daripada hak dia pesan kepada orang ramai lah. Dan dia kata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa di kalangan umatku, kata Syu'bah, saya rasa dia berkata, haddatsani Hudzaifah menceritakan kepada saya. Kata Gundar, saya fikir dia berkata fi ummati, di kalangan umatku ada 12 orang munafik, la yadkhulunal jannah, mereka tidak akan masuk syurga dan tidak akan mendapat baunya, sehingga unta dapat masuk ke dalam lubang jarum. 8 orang daripada mereka tidak akan menyusahkan kamu, riwayat mereka akan ditamatkan oleh bisul. Sirajum minan nar, yang mana panasnya seperti pelita lah. Pelita. Sirajum minan nar, seperti pelita. Yazharu fi aktafihim, akan tumbuh, akan timbul di belikat mereka. Hatta yanjuma min sudurihim, dan akan menembusi dada mereka daripada belakang ke depan. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Tufail, katanya pernah berlaku perselisihan yang berlaku di kalangan orang ramai di antara ahli al-Aqabah dan Hudzaifah. Faqala anshuduka billah, dia pun kata, saya minta dengan nama Allah nak tanya kamu, tolong jawab, berapakah bilangan ashabul Aqabah? Qala, kata perawi, faqala lahu al-qaum akhbirhu idh sa'alak, ceritalah kepada dia bila dia tanya. Qala kunna nukhbaru annahum 14, kata dia, kami diberitahu mereka itu 14 orang. Kalau engkau ada bersama mereka, bermakna engkau adalah yang ke-15. Wa ashhadu billah anna 12 minhum harbun lillah wa li rasulih, dan aku bersaksi dengan nama Allah bahawa 12 orang daripada mereka adalah memusuhi Allah dan Rasulnya di dunia dan di hari kiamat nanti. Wa azara thalathatan, dan Nabi SAW memaafkan 3 orang daripada mereka. 3 orang daripada mereka dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Qalu, kata mereka, kami tidak dengar apa yang diisytiharkan oleh wakil Rasulullah SAW
dan kami juga tidak tahu apa yang dikehendaki oleh puak-puak ni. Waqad kana, pernah Nabi SAW berada di satu tempat berbatu hitam. Nabi SAW berjalan di situ. Tiba-tiba dia berkata, air sedikit di sini, jangan ada sesiapa pun mendahuluiku sampai ke tempat puncak air itu. Tiba-tiba selepas itu dia dapati ada sekumpulan orang telah mendahuluinya. Nabi SAW pun sumpah mereka pada hari itu. Dengan syaratnya Imam Muslim beriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa akan naik ke Thaniyah ini, Thaniyatul Murar, siapa akan naik atas bukit, kerana sesiapa yang naik atas bukit ni akan digugurkan daripadanya seperti digugurkan daripada Bani Israel. Mana dia dosa dia akan digugurkan, dihapuskan. Qala, kata perawi, yang Jabir bin Abdullah, hak mula-mula naiknya, orang yang mula-mula naik ke atas bukit itu ialah pasukan berkuda kami, iaitu pasukan berkuda Bani Al-Khazraj. Kemudian semakin ramai naik ke atas itu sampai habis. Rasulullah SAW pun kata, wa kullukum maghfur, semua kamu ini diampuni Allah, kecuali seorang yang mempunyai unta merah. Kami pun pergilah kepada orang yang ada unta merah tu. Kami kata kepada dia, marilah marilah biar Rasulullah SAW istighfar untuk kamu. Tapi orang itu kata, demi Allah, kalau aku dapati untaku yang hilang, itu lebih aku suka lagi daripada kawan kamu tu, ketua kamu tu istighfar untuk aku, kata dia. Kalau kata perawi, wa kana rajulun, dia orang tu adalah orang yang duduk cari unta dia yang hilang. Dengan sanadnya Imam Muslim beriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah lagi, katanya Rasulullah SAW bersabda seperti tadi juga, cuma dalam riwayat ni ada syak perawi, Thaniyatul Murar atau Thaniyatul Mirar. Itu je beza. Serupa dengan hadis Mu'adh tadi. Cumanya dia kata di sini, orang tu rupa-rupanya, orang yang dikatakan kecuali itu, dikecualikan, rupa-rupanya dia tu seorang Arabi, orang Ulu, yang datang untuk mencari untanya yang hilang. Dengan syaratnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya ada seorang di kalangan kita daripada Bani Najjar, dia tu telah belajar, telah baca surah Baqarah dan Ali Imran, dan dia juga pernah menjadi jurutulis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya dia lari pergi kepada ahli kitab. Qala, kata perawi, yakni Anas, mereka pun angkatlah dia, muliakan dia. Kata mereka, ini orang ni telah menulis, pernah menjadi juru tulis kepada Muhammad. Mereka pun terpesonalah dengannya, mereka pun kenallah ke dia. Tak lama selepas itu Allah SWT mematikan dia di kalangan mereka. Mereka gali kubur dan kebumikan dia. Terus bumi itu mengeluarkannya, mencampaknya keluar ke atas. Kemudian mereka kembali menggali kubur itu dan mengebumikannya dalam kubur itu. Fa asbahat, satu maknanya esokkan ataupun tak lama selepas tu. Dengan makna tak lama selepas tu lebih sesuai di sini. Teruslah bumi itu mencampakkannya keluar. Kemudian mereka kembali menggali pula kubur dia dan mengebumikannya dalam kubur tu. Terus mana bumi itu meluahkannya, mencampakkannya keluar. Fatarakuhu mambudan, maka mereka pun meninggalkan dia begitu, dalam keadaan begitulah, tercampak keluar begitu, tak gali dah lah, tak check up. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bahawa Rasulullah SAW pernah datang dari satu perjalanan. Bila dekat dengan Madinah, angin bertiup dengan kencang, hampir-hampir menimbuskan orang yang berkenderaan. Mana angin tu menyepak pasir
hampir-hampir menimbus orang yang berkenderaan. Katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, angin ini dihantar kerana kematian seorang munafik. Angin ini dilepaskan, dihantar oleh Allah kerana kematian seorang munafik. Mana sebagai tanda kepada kematian seorang munafik. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, memang betul ada salah seorang pemimpin munafik yang besarlah mati. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Iyas, katanya ayah saya menceritakan kepada saya, katanya udna, pernah kami ziarah satu orang yang sakit. Qala fa wada'tu yadi alaih, saya pun letak tangan saya atas orang yang sakit tu, demam tu. Faqultu, saya pun kata, demi Allah, tak pernah saya tengok supaya hari ni satu orang yang panas sangat ni. Gini mau nak panas. Nabi SAW pun kata, ala ukhbirukum bi ashad harram minhu. Nak tahukah, saya nak cerita hak lebih panas lagi daripada dia, daripada hari kiamat nanti. Kat mana? Dua orang yang berkenderaan itu, kata dia. Dua orang yang berkenderaan itu, yang berpaling belakang, hak tu lebih panas lagi saya esok. Nabi SAW kata gitu kepada dua orang dari kalangan sahabatnya pada hari itu, yang nyata sebagai sahabat dia lah maksudnya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibn Umar, daripada Nabi SAW katanya, sabda baginda, perbandingan orang munafik itu seperti biri-biri yang kebingungan di antara dua kumpulan kambing. Sekali dia pergi ke sini, sekali dia pergi ke sini. Dengan riwayat satu lagi, Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibn Umar, daripada Nabi SAW seperti itu juga. Cuma dia kata, kadang-kadang dia berlari kepada kumpulan ini, kadang-kadang pula berlari kepada kumpulan ini pula. Itulah hadis-hadis di bawah bab sifat al-munafiqin dan ahkamihim, hukum-hukum tentang mereka ini banyak juga hadisnya. Kita balik semula. Jadi hadis hak mula-mula ialah hadis daripada Zaid bin Arqam. Dia kata dalam satu perjalanan hak dahsyat lah, teruk lah, orang mengalami teruk lah, susah dalam perjalanan itu. Tiba-tiba Abdullah bin Ubay pun kata kepada kawan-kawan dia, tak usah duk bui piti lah, kepada bui piti, kau bui belanja, kau bui bantuan kepada orang-orang yang duduk bersama Nabi ni, kepada sahabat-sahabat ni lah. Supaya apa? Supaya mereka jadi berselera lah. Kalau kita tak bantu kan biar berselera. Begitu. Jadi hal ni peristiwa ni berlaku ni dalam peristiwa mana? Perjalanan untuk pergi perang pun. Setengah-setengah ulama mengatakan ini berlaku ni dalam peperangan Tabuk. Dalam peperangan Tabuk. Tetapi pendapat itu tidak tepat. Sebab apa? Sebab Abdullah bin Ubay tu, mana dia uzur pada masa itu, dia tak pergi pun dalam perang Tabuk. Maka ada yang mengatakan ini perang lain. Jadi perang mana? Perang Banil Mustaliq. Perang Banil Mustaliq. Jadi itulah hak dia katanya, jangan duduk sokonglah, jangan bagi bantuan kepada orang-orang hak duduk bersama Nabi tu. Setengah-setengahnya hak mari daripada jauh kan, duduk di masjid. Duduk di masjid, tak ada keluarga, tak ada harta benda. Duduk makan tu atas belah ihsan orang. Ada makan, tak ada belapa, begitulah. Untuk nak belajar dengan Nabi SAW yang dikenali dengan Ashabus Suffah tu. Hak ada keluarga, ada gapo tu boleh kira lah, tidaklah tercabar sangat. Hak ni lah. Jadi dia kata tak usah duk bui lah. Jadi la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu min hawlihi. Kata Zuhair, ini qiraat orang yang baca dengan khafaf, haulahu. Baca haulahu tu. Begitu. Ini boleh jadi mengelirukan. Mana ada dalam Qurannya min haulihi ka haulahu, ka tak ada. Hak ada la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Sekatu. Apa makna ni? Ini min hauli.
Jadi maksud Zaid bin Arqam cerita di sini, dia nak ayatnya Abdullah bin Ubay tu kata, bukan dia sebagai nak baca Quran. Hak ada ni bukan nak baca Quran. Jadi hak Quran mari tu sebut tu, Quran tu nukil, ajuk lah Quran tu nak cerita gapo Abdullah bin Ubay kata. Tapi hak dalam Quran tu tak ada sebut bin hauli. Abdullah bin Ubay tu hak dia kata tu ada. Jadi dia nukil hak tu. Cumanya hak muskilnya, sebab dia kata Zuhair kata ini bacaan mengikut bacaan orang yang khafaqkan haulahu. Dia kata hatta yang faddu min haulihi, dengan sebab ada min itu. Jadi kalau tak ada min, mana kira-kiranya la tunfiqu ala man haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta yang faddu, gitulah. Hak tu baca wahyat lah sebab tak ada min. Jadi hak ni dia sebut qiraat dia dengan makna dengan makna hak kita faham, orang ramai faham. Qiraat lah, Quran lah. Salah satu cara baca. Sebenarnya hak ni orang panggil qiraat tafsiriyah. Bukan ayat qiraat sebagai Quran. Qiraat tafsiriyah dia panggil juga qiraat. Sebab itu dalam kitab-kitab hadis kalau sebut qiraat, jangan faham sebagai qiraat Quran tu selalu. Silap lagu tu. Jadi qiraat tafsiriyah, qiraat yang disebut dalam tafsir, tafsir ataupun dalam mengajuk cakap orang-orang tertentu. Seperti di sini dia mengajuk cakap Zaid bin Arqam itu. Cuma cara dia guna qiraat orang yang baca, seseolahnya benda ni ada dalam Quran padahal tak ada dek pun. Maka ada pula yang mendakwa, dia kata ada dalam qiraat Ibnu Mas'ud. Tapi qiraat itu syadzah, tak boleh pakai waktu tu. Tak boleh pakai. Qiraat itu syadzah, tak boleh pakai. Jadi qiraat orang yang khafaq, mana baca lagu itulah. Sebenarnya tak ada dek pun. Hak ni cerita kata-kata Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Dan dia kata lagi dalam surah Munafiqun itulah, la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu min hal adhall. Nanti bila kita balik ke Madinah nanti, sudah pasti dah orang paling mulia akan mengeluarkan daripada Madinah tu orang yang paling hina. Jadi dia bercakap sindiran, bahasa kiasan-kiasannya tuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah antara sifat orang munafik. Dia tidak hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyindir, dia menggunakan bahasa kiasan, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata dia tu a'az dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu adzal, orang yang paling hina. Dan kalau kata begini, sebenarnya siapa kena ni pun kalau kata begitu. Jadi kafir, rosak akidah. Kalau kata Rasulullah tu orang yang paling hina. Jadi maknanya nifak di sini, munafik di sini adalah munafik sengoti, bukan nifak amali, tidak. Nifak i'tiqadi, akidah dia tu tak betul, hakikatnya kafir. Hakikatnya dia pun kata, saya pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayatlah Abdullah bin Ubay tu kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun hantar orang lah, dia panggil dia, mari. Sungguh-sungguh dia bersumpah, tak ada kata begitu. Itu sifat orang munafik juga. Dia jenis tak berani mengaku, tidak bertanggungjawab. Bila orang tanya, dia bersumpah-sumpah, tak ada Zaid pelawak tu, kata dia. Dia tuduh pula orang lain, padahal dia yang kata. Apabila orang periksa, dia tuduh pula orang lain. Jadi sahabat yang molek-molek tu jadi dipandang tak molek. Dan jadi sedih lah dia, sedih pasal dia ya betul. Tiba-tiba macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni terima, Rasulullah tak kata gapo, lepas gitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehinggalah Allah Subhanahu taala menurunkan ayat-ayat yang membenarkan saya. Surah Munafiqun itu boleh dikatakan ada kaitan dengan cerita ni lah. Barulah dia rasa lega lah, mana Allah Subhanahu taala tolong dia. Dan Nabi SAW pun tahulah hakikatnya sebenarnya. Kemudian Nabi SAW panggil mereka untuk beristighfar, untuk minta ampun, minta ampun dengan Tuhan, biar Tuhan ampunkan untuk mereka. Pernah juga berlaku begitu. Jadi Rasulullah ni berlembut sangat lah, berlembut, nak pujuk okay. Dia paling pusing muka lah, paling lah lain, buat tak cara nak minta apa ke, dia tak percaya pun. Dia tidak percaya pun.
pada semua tu. Wa qawluhu ka'annahum khushubun musannadah. Jadi maknanya supaya kita kecek dengan patah kayu. Apa faedah? Kita royak, marilah pergilah kepada Rasulullah, Rasulullah boleh minta ampun kepada kamu. Sia-sia saja. Tak pergi pun. Kalau pergi pun dia dengar saja ya. Dia bukan hati dia sepenuhnya. Jadi dalam keadaan tu kalau pergi dekat Nabi tak ada faedah. Ada bersama Nabi pun tak ada faedah kalau tidak percaya terlebih dahulu. Kata Zaid bin Arqam, puak-puak ni dari segi orang dia, rupa dia comel orang comel. Jadi tidaklah kata orang-orang yang tak molek di sisi Allah SWT ni, muka dia, rupa dia pun tak molek. Tidak. Comel ada sebab munafik ini. Jadi semua ni adalah sifat-sifat mereka. Biasanya orang terpedaya, terkeliru dengan hak comel-comel. Jadi kita tak boleh tengok kepada cara dia hidup, cara dia bercakap, dan semua sekali kena ambil kira. Begitu. Kemudian hadis seterusnya, riwayat daripada Jabir, dia kata Nabi SAW pergi ke kubur Abdullah bin Ubay. Dia keluarkan daripada kuburnya dan letak di atas dua lututnya, dan dia hembuskan dengan air liur dia sikit-sikit lah sepatut berapa hembus tu, dan pakaikan baju. Fallahu a'lam, tak tahulah apa dia buat gitu. Allah SWT saja yang maha tahu. Mana kira-kiranya perawi ni tahu dah pelik lah apa Nabi SAW buat gitu juga. Riwayat daripada Jabir lagi, dia kata Nabi SAW pergi kepada Abdullah bin Ubay selepas masuk dalam kubur dia. Masuk dalam kubur dia. Pasal apa? Pasal kira-kira mengikut dalam kitab lah dia sebut. Dia kata bila pergi tu asalnya keluarga dia tu nak suruh Rasulullah SAW lah masuk dalam kubur ke apa. Tapi Rasulullah SAW lambat kerana sesuatu. Jadi pokok dia pun takut menyusahkan Rasulullah ke bumi. Ke bumi. Bila ke bumi dah Nabi janji dah kan. Jadi dia pergi kubur tu, dia suruh keluar. Suruh keluarkan. Lepas tu riwayat daripada Ibn Umar pula, bila Abdullah bin Ubay bin Salul mati, anak dia Abdullah pergi berjumpa dengan Rasulullah dan minta baju untuk kapalkan ayah dia. Nabi beri. Lepas tu dia minta pula Nabi semayang kan. Rasulullah SAW bangun nak pergi semayang, Umar pegang. Ni kita sudah jumpa dah, bicara dah juga. Hak tu lah. Umar pun kata nak semayang, lagu ni. Kira-kiranya Nabi SAW tahu dah. Maknanya banyak dah ayat-ayat awak cerita-cerita tadi tu semua sebelum pada tu belakang. Surah Munafiqun apa turun belakang dah. Apa Nabi SAW buat gini? Nabi SAW tidakkah Allah SWT larang dah? Sayyidina Umar kata larang dah kamu menyembahyangkannya. Mana ayat tu turun dah? La tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la taqum ala qabri, itu turun dah. Sebab tu Sayyidina Umar boleh kata begitu. Rasulullah SAW berkata sebenarnya Allah SWT bagi pilihan kepada aku, iaitu dia kata istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum, dan seterusnya. Itu bagi pilihan. Mana Tuhan kata padahalnya. Sebab itulah kita sudah ayat dah dulu. Ini antara hadis yang dipertikaikan dalam Bukhari Muslim. Antara hadis yang dipertikaikan, termasuklah yang mempertikaikannya, yang mengatakan hadis ini tidak sahih. Dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam Gafar pun mana-mana pun ada hadis ni tidak sahih. Ialah Imam Ghazali, Imamul Haramain, dan ramai lagi tokoh-tokoh yang lain. Mereka kata ini tidak sahih. Pasal apa? Banyak perkara yang bercanggah. Takkan Nabi SAW nak langgar firman Allah. Dan Sayyidina Umar kata kan Tuhan larang dah kamu semayang. Dan banyak percanggahan yang lain. Percanggahan yang lain. Ada riwayat yang menunjukkan pergi Nabi SAW berilah baju dan pakailah kepada Abdullah bin Ubay tu. Ada pula orang seperti ni pergi kubur dia tanam dah, mana tak pakai baju lewat tubik pakai. Setelah maknanya waktu tubik daripada kubur baru pakai. Jadi banyak sangat percanggahan je. Lepas tu takkanlah Nabi SAW tak faham firman Allah SWT ni apa maksudnya. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, sama ada kamu istighfar untuk mereka atau kamu tidak istighfar. Kalau kamu istighfar 70 kali pun Allah tak akan ampunkan dosa mereka itu. Mana kira-kiranya
Tak ada maknanya. Sia-sia je kalau istighfar pun. Tiba-tiba Nabi faham daripada hak tu 70 kali. Kalau 71, kalau 72, kalau 75, agaknya boleh jadi Tuhan akan ampunkan. Takkanlah Nabi tak faham bahasa tu. Tak faham. Ayat tu dah Sayyidina Umar pun tahu dah. Ayat lagu ni mu kalau bui kepada saya biar makan benda ni, bui 10 riyal, 1000, sejuta apa saya tak sih dah. Apa makna kalau kita kata gitu? Kalau kamu nak suruh saya makan benda ni, saya tak akan makan. Kamu bui lah berapa pun. Apa makna? Maknanya saya tak akan makan ke mana-mana pun. Bukan maknanya kalau bui sejuta 5 sen saya akan makan. Takkan lagu tu maksud dia. Jadi Sayyidina Umar lebih faham daripada Nabi SAW. Dan Nabi SAW telah melanggar perintah-perintah Allah SWT sebelum pada itu. Mana boleh? Sebab itulah mereka pertikaikan hadis ini. Jangan sebab tu setengah-setengah orang yang dia tidak faham, dia tak jumpa lagi, biarlah. Dia tak jumpa lagi, dia kata mana boleh pertikaikan hadis Bukhari dan Muslim. Berderu-deru dah, dulu lagi, daripada dulu lagi. Cuma kita tak jumpa. Kita tak tahu. Kalau macam Molek dalam Hasyiah Sahih Bukhari, Hasyiah Syekh Ahmad Ali, tapi ada tulis, dia orang ni kata hadis ni tidak sahih, walaupun ada dalam Bukhari, walaupun ada dalam Muslim. Inilah antara hadis yang dipertikaikan. Sebab apa? Tak pernah sabar, bercanggah dengan sekian banyak lain. Bila nampak Nabi SAW ni nampak tak cerdik, lebih cerdik umat daripada Nabi, tak boleh lagu tu. Tak boleh tu. Nabi melanggar perintah Allah, mana boleh lagu tu. Jadi dalam keadaan ni kita kena ketepikan hak ni. Lebih baik daripada hak tu. Kalau kita pakai hak ni, bermakna kita tolak hak tu. Apa mana lebih besar? Gitu. Lepas tu Allah SWT, Sayyidina Umar kata dia tu munafik. Nabi tahu dah kata dia Zaid bin Arqam tu ceritanya gini-gini. Dah hak lain-lain berapa kali dah tentang dia tu. Sayyidina Umar pun kata munafik. Nabi SAW tetap sembahyang kat dia. Tadi dia kata dah Tuhan larang menyembahyangkan dia menyembahyangkan orang munafik tu. Macam mana Nabi sembahyang? Tengok dalam hadis Nabi sembahyang juga. Lepas tu baru turun ayat. Kalau baru turun ayat, Sayyidina Umar tahu mana? Baru turun ayat, jangan kamu menyembahyangkan jenazah sesiapa pun daripada mereka hak mati tu. Siapa bila-bila pun jangan lagu tu. Dan jangan berdiri di atas kubur dia. Lepas tu baru tu. Ya Sayyidina Umar tahu tu, tahu mana? Ya dia kata. Takkan Sayyidina Umar dapat wahyu pula. Dia tahu tu daripada Nabi jugalah ayat mesti berapa ayat ni mari kemudian pula. Sehingga dia dah sembahyang. Begitu. Lepas tu barulah dalam riwayat asal lagi, barulah Nabi SAW tak menyembahyangkan jenazah mereka, yang ni orang munafik orang lain. Tapi Ibnu Salul tu dia dah sembahyang. Kalau berdasarkan riwayat, ni. Tapi yang betulnya Nabi dak. Sekadar dia kata nak bui baju, nak bui gitu-gini, hak tu masih boleh terima lagi, tak apa hak tu. Tapi nak ayatnya benda ni dia berkait dengan akidah. Kalau ada sifat ni munafik ni, tak ada faedah berlaku. Tak usah duk bui lah baju, tak usah duk siuk lah setara mana pun. Tak ada guna. Tak ada guna. Orang-orang yang terima ni, dia kata apa yang Nabi SAW buat semua ni sebab dia janji dia nak jaga hati anak dia. Yalah, masalah nak jaga hati anak dia, hati anak orang lain tu apa tak jaga? Hak lain ramai lagi kan munafik, apa tak jaga hati anak-anak dia, hak Islam. Apa yang nak jaga hak ni saja? Hak ni sebanyak mana dah kerosakan yang dia telah buat. Kalau kita terima seseorangnya masih boleh diragui lagi tentang kekufuran dia. Dia ni belum tentu lagi kafir. Lebih kuat lagi dalilnya daripada Abu Talib tu Islam. Hak ni Islam. Kalau lagu tu dengan sebab itulah ulama-ulama pertikai ke tak sih pakar ni. Lepas tu seterusnya pernah berkumpul dekat Baitullah 3 orang. Syak perawi 2 orang Quraisy ke, seorang Bani Thaqif atau sebaliknya.
Jadi kira-kiranya pemimpin lah, tapi pemimpin pun mana tak cerdik lah, tak cerdik, tak pada dengan body, tak pada dengan tubuh nampak comel besar molek, hebat lah, mewah, butik perut, tapi kosong sebenarnya, fikiran mereka kosong. Jadi antara hak duduk keceknya kepada dia, dia kata, seorang tu kata, dengar kau agaknya Tuhan ni, hak kita kecek. Seorang tu kata, kalau kita kecek dengar, kalau kita kecek kau mana nak dengar. Seorang lagi kata, kalau dia dengar kau, dia dengar belakang. Maka Allah SWT pun menurunkan ayat ni. Jadi apa kena mengenanya ni? Ni cerita orang kafir dengan orang munafik. Ni cerita ni bab munafik ni, sifat munafik ni dan ahkamihim. Nak ceritanya, orang munafik ni pada hakikatnya kafir juga. Supaya dalam hati dia tu lagu tu supaya dengan orang kafir juga. Kalau orang kafir kata Tuhan tak dengar, dia pun lagu tu juga. Cuma depan orang Islam dia kata Tuhan dengar. Gitu je lah. Jadi pada hakikatnya sama. Itu nak cerita di sini. Jadi dia duduk bersembunyi, duduk nusuk, duduk bicara dalam sulit tu buat apa? Takut kulit, takut pendengaran, penglihatan akan menjadi saksi yang menentang kamu ke? Tentu tidak gitu. Sebab orang kafir dia tidak percaya semua tu pada bangkit. Mana nak terima mata kau, telinga kau jadi saksi? Saya dia tak terima. Jadi kalau lagu tu kepercayaan orang kafir, pegang dengan orang kafir, munafik pun lagu tu juga. Ini nak ayat sifat nifaq i'tiqadi. Mana dia tidak percaya juga kepada bangkit, pada hari akhirat, gapo semua tu dia tidak percaya. Hak tu lah orang panggil munafik hak sebenar. Adapun kecek kadang-kadang pelawak, banyak pelawak gapo tu, tak ada amanah, hak tu nifaq amali. Orang Islam pun boleh ada sifat-sifat tu, ada, cuma tidak sesuai lah. Nabi kata hak tu sesuai ada pada orang munafik. Dibimbangi boleh membawa seseorang tu kepada nifaknya sebenarnya. Lepas tu riwayat daripada Abdullah seperti tadi juga. Seterusnya riwayat daripada Zaid bin Thabit. Dia kata dia kata Nabi pernah keluar pergi ke Uhud nak perang lah. Lepas tu tiba-tiba tengah-tengah jalan tu ada beberapa orang yang patah balik. Tak segi perang. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni berbelah bahagi. Ada kata gini, ada kata gini. Hak dia naknya sebenarnya kepada dia. Naknya benda ni kena didik daripada dulu lagi. Daripada zaman Nabi SAW lagi. Kita orang Islam manusia biasa ni, walaupun sahabat pun dia ada. Hak ni pendapat lagu ni, hak ni pendapat lagu ni. Hak naknya apabila kita jelas sifat-sifat munafik tu, sepatutnya kita orang Islam ni tidak berbelah bahagi. Pendapat kita terhadap mereka sama. Sepatut baru selamat. Kalau tidak, payah nak selamat, payah nak berjaya buat gapo-gapo pun. Dah kalau hak ni kata, tak boleh masuk jadi dalam mesyuarat kita tu, jadi ahli dalam kumpulan kita. Hak tu kata tak apa. Pas jadi lagu mana? Jadi lagu mana? Hak tu yang jadi orang duduk nganyi semua tu, orang kata semua OIC. Pasal apa ni? Capu. Bukan nak nama Islam, gomo nak nama ke Islam tu, biar banyak nampak. Biar banyak nampak negeri tu, biar banyak nampak ahli tu. Walaupun kosong, tak ada apa satu pun tak kira. Itulah jadi. Jadi orang Islam tidak bersatu. Tidak kenal siapa dia orang kafir. Tidak kenal siapa dia orang munafik. Padahal hanya Quran tu start dengan hak tu dulu. Pengenalan tentang mereka itulah. Orang kafir lagu mana? Orang munafik lagu mana? Sepatutnya kenal lah. Bahkan ada surah munafiqun khusus, masih lagi duduk belah bagi. Itulah, kalau duduk gitu, umat Islam tidak akan berjaya, tidak akan dapat naik. Umat Islam tidak akan menang. Kalau lagu tu akan jadi bahan mainan saja sepanjang masa. Kalau lagu tu sikap, itulah teguran Allah Subhanahu wa taala. Fama lakum fil munafiqina fi'atain wallahu arkasahum bima kasabu. Kenapa kamu masih lagi berbelah bahagi, terbahagi kepada dua kumpulan dalam menghadapi
orang-orang munafikin. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah menunggang balikkan mereka, telah membuat mereka tu sungsai. Tak nampak lagi ke? Mana serupa kalau kita jalan kaki lah ke bawah, dia kaki lah kepala ke bawah, tak nampak lagi. Itu makna arkasahum. Kira-kiranya kalau orang lagu tu kita nampak kan, nampak lalu, tapi kalau mata hati sudah tertutup, tak nampak. Sebab ini berkait dengan sifat, berkait dengan peribadi, berkait dengan perangai, bukan berkait dengan zahir. Zahirnya jalan sepatutnya seperti kita, tapi hakikatnya dia songsai hakikat. Itu semua ni tak apalah. Lepas tu antara sifat munafikin lagi mengikut riwayat Abi Sa'id Al-Khudri, ada beberapa orang munafikin zaman Nabi SAW, kalau Nabi keluar pergi perang, dia tak pergi. Macam-macam lah alasan dia. Dan dia suka duduk di rumah, tak pergi sekali dengan Nabi SAW. Bila Nabi balik, masa Nabi ni berkuasa, Nabi ni pemimpin, dia macam-macam bagi alasan. Ya apa tak pergi tu, syaghalatna amwaluna wa ahluna dan sebagainya. Dalam ayat tu disebut kita sebab ni demam, ni sakit, ni gini-gini, macam-macam bagi alasan. Bahkan siapa mereka bersumpah. Tapi kalau benda hak dia tidak buat pun dia suka kalau orang puji dia. Apatah lagi kalau dia buat sikit. Kalau sikit nak puji atau lebih-lebih. Kalau tak ada apa satu pun dia boleh terima, suka. Itu sifat orang munafik. Ada pun sifat orang Islam yang sebenar, dia buat banyak pun dia rasa tak ada buat gapo. Dia rasa tak ada buat gapo dia tidak suka orang puji-puji gitu. Dia tidak suka. Hak dia sukanya Allah terima dia. Berbeza. Buat kerja kerana orang munafik. Orang Islam yang sebenarnya buat kerja kerana Allah. Itu beza dia. Jadi Allah SWT mengingatkan, jangan kamu ingat mereka ni akan selamat, akan terlepas daripada azab Allah seksa. Jadi perbuatan yang seperti ini ni tidak saja orang-orang lain, siapa-siapa saja pun hak buat ni, tidak saja ada balasan dia. Sama ada baik ataupun buruk di akhirat nanti, dia akan ada balasan dia, tidak saja-saja. Lepas tu cerita Marwan bin Al-Hakam yang jadi khalifah, dia minta suruh pengawal dia tu pergi jumpa dengan Ibnu Abbas, tanya Ibnu Abbas, kalau semua orang hak suka kalau dia buat berjaya, suka. Lepas tu kadang-kadang kita tidak nak buat sampai kita, orang puji kita lebih, kita suka juga kadang-kadang. Ini tabiat manusia, kelemahan yang ada pada manusia. Orang Islam ada juga lagu tu. Kalau kena seksa, kena seksa belakang lah kita kalau lagu tu. Nyata sikit sebanyak ada ketikanya perasan lagu tu. Ibnu Abbas pun jawab, dia kata apa duduk susah hati, yang tak ada kena mengena dengan kita tu. Sebagai manusia ni ada kelemahan, ada kadang-kadang suka dipuji, kalau orang tak puji jadi letih, jadi lemah semangat. Ini sifat manusia, kelemahan dia. Kalau orang kuat dia puji tak puji pun sepatutnya ya. Tapi setengah-setengah manusia ni Islam pun dia nak orang menghargai dia. Tak silah mana macam tak ada dia buat apa satu, tak ada penghargaan. Jadi setara tu tak boleh kau. Tak boleh kau. Dia nak ayat dak ni tak termasuk tu, tak ada kena mengena ni berkenaan dengan puak-puak ahli kitab ni. Jadi ahli kitab ni lagu mana Allah Subhanahu Taala janji dah dalam kitab dia tu, janji dah. Kalau Nabi akhir zaman mari, kamu kena royak molek, la tubayyinunnahu linnas wala taktumuna. Royak molek pada orang, inilah Nabi akhir zaman yang sebenarnya mengikut kitab kita, gini-gini, cukup sifat dia. Jangan duduk susu. Jangan duduk susu. Dia buat main-main, dia pandai, dia mempermain-mainkan orang yang tidak pandai. Dia kata tidak, orang percaya, suka dia. Bodoh ke dia? Kadang-kadang orang tanya dia gini, sepatutnya jawab pagi, dia jawab lagu lain. Jadi orang percaya ke dia, dia suka, dia orang pandai, ahli kitab, ahli ilmu, dia suka memperbodohkan orang. Orang jadi bodoh kerana dia tu, dia suka. Itu tak betul. Cara perbuatan, sikap lagu tu tak betul. Itu amalan ahli kitab lah, perangai ahli kitab lagu tu lah. Lepas tu dibaca ayat tadi, Nabi SAW pernah tanya juga. Nabi SAW tahu. Lepas tu Allah SWT bagi tahu nak rakyatnya,
Dia tak fikir yang Nabi ni Nabi sungguh. Kalau dia pelawak, dia akan tahu juga. Tapi dia royak lagu lain. Nabi tanya, dia royak lagu lain. Lepas tu dia ahli belakang dia suka. Percaya kita. Percaya kita. Padahal Nabi SAW tanya dia tu bukanlah nak kata nak pelebih dia tak. Dia tu dia tahu biar kalau dia royak, orang lain pun senang nak terima. Ni nak balas sama ahli kitab. Hak tu seperti kita learn ni lah. Kadang-kadang sama-sama mengaji agama. Hak tu hak payah sikit nak faham. Hak tidak mengaji senang pula. Buat ummi dia terima lalu. Buat hak mengaji agama kadang-kadang royak gapo-gapo, kalau tak serupa dengan dia payahlah nak terima. Ini buat ahli kitab kan lagu ni dah. Serupa lagu tu. Pasal apa? Dia percaya lagu tu. Padahal dia tidak fikir hak siapa kepada dia hak tak betul tak. Tak ada kemungkinan kau tak betul. Dia tak fikir. Orang seleweng tidak hak sebenar ajaran Nabi, dia tak fikir. Hak dia terima daripada dia tu betul 100%. Hak orang lain semua tak betul. Ya, ini jadi penyakit lagu ni. Jangan kita ingat kalau dalam Quran kalau sebut ahli kitab kan kena mengenai. Kita tak ada. Kalau perangai tu serupa lah juga. Serupa. Lepas tu nampaknya kita tak ada dah masalah kita. Orang tanya Ammar, bapa yang duduk balik Sayyidina Ali ni, bela dia, adakah ini berdasarkan pendapat kamu saja kamu berasa dia tu betul, atau hak Nabi ada pesan kadang-kadang? Itu kita sama semula dah minggu depan insya-Allah. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana. Subhanallah.